Baiklah, saya akan berkongsi sedikit mengenai takrif adalalah. Adalalah hiya fahmu amrin min amrin, iaitu memahami sesuatu daripada sesuatu yang lain. Wa yusamma amrul awal al-madlul wal amru sani adal, yang bermaksud sesuatu yang pertama itu dinamakan al-madlul dan sesuatu yang kedua itu dinamakan adal. Okay. Secara lazimnya, adalalah difahami dengan keadaan dan sifatnya, sama ada secara lafaz ataupun bukan lafaz. Seterusnya, setiap lafaz yang digunakan mempunyai maksud yang tertentu. Ad-dilalah terbahagi kepada dua, iaitu lafziah dan ghairu lafziah. Lafziah terbahagi kepada tiga, iaitu tabi'iyah, wada'iyah dan juga akliyah. Begitu juga dengan ghairu lafziah terbahagi juga kepada tiga, iaitu tabi'iyah, wada'iyah dan akliyah. Pertama sekali saya akan menyebut mengenai dilalah lafziah. Dilalah lafziah ini ia terbahagi kepada tiga, iaitu akliyah, wadi'iyah dengan tabi'iyah. Dilalah ini adalah petunjuk yang berupa kata ataupun suara. Pertama sekali, saya akan menerangkan mengenai dilalah lafziah tabi'iyah. Dilalah ini adalah petunjuk yang berbentuk alami. Contohnya, seseorang itu ketawa terbahak-bahak yang menunjukkan bahawasanya dia sedang gembira. Selain itu, seorang itu nangis teresak-esak yang menunjukkan bahawasanya dia sedang sedih. Yang keduanya, dilalah lafziah akliyah, iaitu petunjuk yang berbentuk akal fikiran. Pertamanya, contoh bagi akliyah ini adalah seorang itu mendengar teriakan dalam hutan yang menunjukkan bahawasanya ada orang di dalam hutan tersebut. Selain itu, contoh bagi akliyah ini, suara teriakan pencuri di sebuah rumah menjadi dilalah yang menunjukkan bahawasanya pencuri tersebut sedang mencuri di dalam rumah tersebut. Yang ketiga, dilalah lafziah wadi'iyah, iaitu dilalah yang menunjukkan perkara tersebut sengaja dilakukan oleh manusia untuk menunjukkan isyarat tanda ataupun kesepakatan. Contohnya, orang Sunda menetapkan bahawasanya kata caw itu adalah panggilan bagi pisang. Kalau orang Jawa pula menetapkan perkataan gedang itu adalah pisang. Selain itu, orang Inggeris pula menganggap bahawasanya banana itu adalah pisang. Jadi di sini ia menunjukkan setiap kesepakatan itu berlainan. Dan ini adalah dilalah lafziah wadi'iyah. Sebagai tambahan, pakar mantik telah berbahas mengenai dilalah lafziah wadi'iyah. Ia terbahagi kepada tiga, iaitu mutabakiyah, tadamuniyah dengan iltizamiyah. Pertama sekali saya akan menyebut mengenai mutabakiyah. Dilalah lafziah wadi'iyah mutabakiyah, iaitu dilalah lafaz yang menunjuk kepada makna selengkapnya. Contohnya, seseorang itu menyebut rumah, ia akan terdiri daripada dinding, tingkap, pintu dan lain-lainnya, sehingga menjadikan suatu tempat tinggal yang nyaman. Jika anda menyuruh seorang tukang rumah membuat rumah, maka yang dimasukkan adalah rumah yang selengkapnya, bukan hanya dinding atau pintu sahaja. Yang kedua, dilalah lafziah wadi'iyah tadamuniyah, iaitu yang bermaksud kepada bahagian-bahagian maknanya sahaja. Contohnya, seorang itu menyebut perkataan rumah, ia memaksudkan pintu sahaja. Contohnya, seorang itu meminta tukang pembaiki rumah untuk membetulkan pintu sahaja, bukan membetulkan rumah. Sebagai contoh lain, seorang itu sakit dan ia meminta doktor untuk mengubatinya. Ia bukan satu badan yang sakit, tetapi salah satu anggota sahaja yang sakit. Yang ketiga, iaitu dilalah lafziah iltizamiyah, yang bermaksud suatu lafaz yang kita sebut tetapi tidak dimaksudkan maknanya, ataupun kita tidak juga sebut sebahagian daripada maknanya. Ia boleh jadi kita mempertikaikan makna lain. Contohnya, kata api, tapi yang dimaksudkan adalah panasnya. Ketika disebut api, biasanya kita langsung membayangkan panas. Api dan panas adalah dua hal yang berbeza, tapi keduanya saling terkait. Jadi itu adalah salah satu contoh bagi dilalah lafziah iltizamiyah. Seterusnya adalah ad-dilalatu ghairu lafziyah, iaitu petunjuk tanpa lafaz. Ad-dilalatu ghairu lafziyah ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah
Yang pertama adalah wada'iyah, yang kedua adalah aqliyah, yang ketiga adalah tabi'iyah. Contohnya, dilalatul launul ahmar alal khatar. Maksudnya petunjuk warna merah itu adalah bahaya. Contohnya, lampu isyarat itu bertukar kepada warna merah, maka kenderaan haruslah berhenti. Jika perjalanan diteruskan, maka akan mengundang bahaya. Yang kedua adalah aqliyah. Maksudnya petunjuk dari logik akal. Contohnya, dilalatu taghayyur nizamul hujrah ala syakhsun dakhalaha. Maknanya petunjuk bilik itu berubah menandakan ada seseorang yang masuk di dalamnya. Contohnya, jika kita melihat bilik itu kemas, cantik, maka ada seseorang yang mengemaskannya. Yang terakhir adalah dilalatu tabi'iyah. Maksudnya petunjuk secara semula jadi. Maksudnya benda itu terjadi itu secara tersendiri. Contohnya, dilalatu hamratul wajhi alal khajal. Petunjuk muka seseorang itu merah kerana dia malu. Secara kesimpulannya, dilalah dari segi bahasa ialah bentuk masdar, iaitu kata dasar dari kata dalu ataupun ya dulu, yang bererti menunjukkan, dan kata dilalah sendiri bererti petunjuk atau penunjukan. Erti dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut sebagai dalil yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut sebagai dalil hukum. Ditinjau dari segi bentuk dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu, dilalah itu ada dua jenis, iaitu dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Ulama Hanafiyah membagi dilalah kepada dua jenis, iaitu dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Dilalah lafziyah dalam pengertian ini ialah yang menjadi dalil adalah lafaz menurut lahirnya. Manakala dilalah ghairu lafziyah pula yang menjadi dalil bukan melalui lafaz menurut lahirnya.